Terima kasih, Puan Speaker. Ada 3 perkara yang saya ingin bangkitkan. Satu adalah mengenai penguasaan penjawat awam, iaitu pada tahun 1997 terhadap pekerja-pekerja pembersih dan pengawal keselamatan. Kedua adalah mengenai isu e-kasih, dan ketiga adalah saya baru balik dari Balai Polis Sentral di mana satu kematian telah berlaku di lockup dan saya telah berjumpa dengan keluarga mereka. Nombor satu adalah mengenai penjawat awam. Sebenarnya security of tenure, Puan Speaker. Tetapi pada tahun 1997, atas sebab-sebab yang tertentu, pekerja-pekerja yang terlibat dengan pembersihan dan pengawal selamatan di mana perlu macam-macam pengawalan, iaitu they must be given the best security. Tetapi pada tahun 1997 ia telah diswastakan. Dan apa terjadi? Hari sekarang kerajaan membiayai lebih kurang 1.5 bilion setiap tahun. Sebenarnya pembayaran itu adalah kepada kontraktor-kontraktor yang selepas itu bayaran kepada pembersihan pekerja-pekerja yang membersih dan juga pegawai keselamatan. Dan lebih kurang 500 juta ringgit ke atas dimakan oleh kontraktor-kontraktor ini. Dulu kita tahu semua ini adalah orang-orang yang ada berkaitan dengan pihak politik. Saya menyuruh kepada kerajaan kerana macam-macam research telah dibuat. Baru-baru ini jaringan pekerja kontraktor kerajaan, JRKK, di mana mereka mengatakan lebih dari 300,000 orang terlibat dalam hal ini, di mana kita perlu memberi galakan kepada mereka, perlu memberi protection kepada mereka, tetapi gaji dibayar lambat, gaji tidak dibayar, forced labor, semua ini berlaku. Dan macam mana mengatasinya? Satu di antaranya adalah kerajaan perlu menyerap semula, dan ini adalah satu kesilapan yang dibuat pada tahun 1997 yang tidak boleh dimaafkan. Puan Speaker, ini perkara bukan satu perkara yang biasa. Kalau kita ada security for tenure kepada macam-macam kaki tangan di kerajaan, kenapa pula yang bawah sekali yang perlu diingat oleh kerajaan, perlu memberi bantuan kepada mereka, mereka telah dihinakan. Dan saya rasa kerajaan unity government ini boleh mengatasi masalah itu dengan menyerap semula. Dan perkara yang pertama yang boleh dibuat adalah kita perlu hapuskan kontraktor-kontraktor pertengahan yang membuat keuntungan lumayan. Kita perlu memberhentikan mereka. Kontrak-kontrak boleh diberi oleh kerajaan sendiri. Nombor satu. Nombor dua, lama-lama ia diserapkan semula sebagai kaki tangan penjawat awam. Puan Speaker, dengan izin. Dikatakan the services provided by cleaners was privatized in 1997 to develop the national economy, reduce the government's financial burden as well as to increase efficiency, effectiveness and productivity. Semua ini tak laku langsung. Privatization telah menjadi privatization. Itu memberi keuntungan kepada ahli-ahli politik. Saya rasa masa sudah datang untuk menyemak mula perkara ini dan mengambil tindakan yang tegas. Kedua adalah e-kasih, Puan Speaker. Kerajaan mengatakan bahawa miskin dan miskin tegar, orang-orang yang mendapat pendapatan yang kurang dari 1,200, 1,100 dia perlu mendaftar dengan mereka sebelum mendapat manfaat. Saya setuju, itu adalah satu perkara yang bagus. Tetapi masalah dia adalah ini. Di seluruh negara saya difahamkan, ramai di antara mereka macam di Ipoh, perlu didaftar dengan pejabat penghulu yang mengambil banyak masa, di antara 2 bulan ke 6 bulan. Sudahlah mereka menjadi miskin tegar, susah. Ada 5-6 anak, single mothers dan sebagainya. Lagi disusahkan
mengambil masa yang banyak kerana kekurangan kaki tangan. Saya rasa pegawai-pegawai di IKC, di ICU ini adalah pegawai-pegawai di antara yang terbaik. Tetapi kita perlu memberi pertolongan kepada mereka. Nombor satu di antara caranya adalah memberi kuasa kepada ahli parlimen dan ADUN untuk mendaftar semua yang layak menjadi satu di antara IKC. Kalau itu boleh dibuat, ia akan menjelerangkan dan mensenangkan semua proses. Supaya kita, ahli parlimen adalah on the ground. Kita ada pegawai-pegawai, kita ada semua kebolehan berfungsi sedemikian untuk menolong pendaftaran tersebut. Saya difahamkan banyak manfaat-manfaat kerajaan tidak diterima, tidak boleh diambil oleh pekerja-pekerja yang mendapat pendapatan yang sangat kurang. Di antaranya adalah single mothers, di antaranya adalah penganggur, di antaranya adalah yang OKU dan sebagainya, yang mengambil sangat banyak masa untuk pergi ke tempat di mana pendaftaran perlu dibuat, mengambil masa dan penyiasatan dan sebagainya. Ipoh Barat ingin mencelah, boleh? Quick. Boleh ya? Saya ingin menyokong. Ya, pertama saya ingin menyokong apa yang dinyatakan oleh Ipoh Barat berkaitan dengan IKC. Saya setuju juga bahawa kerajaan perlu melihat sistem IKC ini sampai ke bawah dan memberikan, kita kata berikan kuasa untuk ahli parlimen dan ADUN untuk sama-sama memastikan siapakah golongan yang layak dikategorikan sebagai golongan yang miskin untuk didaftarkan sebagai IKC. Terima kasih. Okay, terima kasih. Saya setuju kepada pandangan yang berhormat. Perkara yang ketiga adalah kematian dilengkap. Baru-baru ini kita diberitahu bahawa satu kematian di Sungai Buloh penjara, di mana mayat itu telah dibawa ke Negeri Sembilan di Tampin, dan semasa nak menjalankan cremation, baru penjara memanggil dengan desak-desak, "Allah, sorry, ini bukan mayat kamu, ini bukan anak kamu, minta maaf, kita perlu substitute, ini sudah salah dan sebagainya." 3 hari perkara ini di mana keluarga itu sangat susah hati, membiayai lebih dari RM20,000. Ramai di antara keluarga mari sana, di mana ingat anak itu yang bernama Laksaman Anlaki Cendewan telah mati. Tetapi tidak mati, dia ada di lock up. Dan pegawai penjara memanggil dengan video menunjukkan dia masih hidup dan mayat yang salah telah dihantarkan. Lagi, macam mana saya nak tanya, macam mana daftar kematian, Registrar of Death boleh mengeluarkan sertifikat tersebut? Macam mana ini berlaku bila di penjara semua orang ada nombor di mana dia keluar dari satu tempat ke lain tempat, dia boleh dikenal pasti dengan nombor tersebut. Macam mana orang yang hidup boleh keluar mati tetapi dia masih hidup tetapi telah keluar dengan satu nombor yang lain, itulah patut sebenarnya sudah dikebumikan. Ini menjadi satu masalah yang besar. Saya berjumpa dengan keluarga Gabriel Shell yang benar-benar telah mati. Itu satu masalah. Dia hanya umur 17 umur. Dia mati di lokap Sungai Buloh. Mati, masuk penjara, diriman pada 24 hari bulan Februari dan mati pada 4 hari dulu. Tetapi sampai sekarang mayat itu belum dibenarkan keluar dari tempat sana, menyusahkan keluarga mereka. Saya nak tanya soalan kepada Menteri. Saya haraplah satu penyiasatan independen dibuat dalam hal ini dan tindakan diambil terhadap pegawai-pegawai yang telah menyeleweng dan negligent dalam hal ini. Saya tahu ini kerajaan baru perlukan masa untuk mengetahui dan mengambil masalah-masalah ini, tetapi kematian di lock up adalah satu kematian yang tidak boleh diterima. Sekarang kita semua kita berjanji dulu bahawa tidak akan ada satu kematian pun di lock up. Zero death in lock up. Bolehkah ini dicapai dan adakah kerajaan rela untuk meminta maaf kepada keluarga
yang anak mereka belum mati telah dikatakan telah mati dan membayar pampasan dan juga mengambil tindakan perkara macam ini tidak akan lagi berulang. Terima kasih Puan Speaker yang saya hormati. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Jerai.